Hai semua, Assalamualaikum, apa khabar? Teacher Harah here, bertemu lagi dalam Latih Diri 1.7. Baik, kita teruskan dengan soalan 1A. Baik, untuk soalan 1A, dia bagi kita fungsi tunggal fx sahaja, iaitu x per x tambah 1, di mana syaratnya adalah x tidak boleh negatif 1. Okey, soalan A, cari fungsi berulang f2, f3 dan f4. Maksudnya dia berkait dia. Bermula dengan f2. Baik, kita akan tulis mengikut format fungsi berulang yang mana fungsi f di dalam x. Okey, jadi kita akan ubah sedikit x ini dan kita akan masukkan dirinya di dalam dirinya. Okey, sounds like insane but it is. Right, x. Okey, x sekarang jadi x tambah 1. Oh, tak cantik. Make it just nice, okay? Okay. X over x tambah 1 tambah 1. Kenapa? Sebab ini x. Ini adalah x, okay? Dan ini adalah x. X yang kita dah ubah. Bermaksud fungsi x di dalam x, okay? Apa yang kita perlu buat adalah simplify, pemudahkan. Okay? Bawah ini dia jadi per 1 kan? So, jadikan dia seperti ini. X tambah 1. X tambah 1. Okey. Dan kalau per ini adalah bahagi, betul? Tukarkan dia jadi darab dan belakang jadi terbalik kan? Okey. So it will be like x over x tambah 1. Okey, teacher suka buat bracket sebab teacher lebih nampak. Okey, this one. Kalau sebelum kita terbalikkan, okey, teacher buat sebelum kita terbalikkan, okey? Sebelum kita terbalikkan dia adalah seperti ini. Bahagi x. This one kena siap-siap. Okay, siap-siap kembangkan. Dia akan jadi x tambah 1 bawah. Tak risau dah sebab dia memang x tambah 1. Okay, so tulis sekali sahaja. X tambah 1. Okay, now. Okay, cantik. So, yang depan kita tak usik apa-apa. Biarkan x tambah 1. Okay. Sekarang ni bahagi tukar jadi darab. Tapi darab teacher dah wakilkan kepada kurungan. Okay. Dan belakang kena terbalik. Betul? Alright. Belakang tu terbalik sambil apa? X tambah x ni jadikan dia 2x terus. Boleh? Okay. 2x tambah 1. Senang. Apa dah jadi sekarang? Ya, kita boleh cancel out di bawah dan di atas sebab dia sama. Menjadikan jawapan terakhir adalah x per 2x tambah 1. Nak letak syarat? Okay. Should be letak syarat. Tidak boleh. Okay, kalau tak pandai buat syarat ni, awak buat macam ni. 2x tambah 1 tak boleh kosong. Jadi, buat persamaan linear di situ, dia akan jadi negatif 1 per 2. Oops. See? Okey, untuk F3 pula, dia adalah combination antara F1 dan F2. Di mana F2 tadi kita dah ada kan? Jadi, cara penulisan kita seperti inilah. F1 di luar, F2. Yang mana kita akan ambil jawapan ni tadi, F2, masuk dalam F tunggal. Okey, jadi F2, X. Sekarang kita tukar X kan? Okey, masukkan dalam X itu x per 2x tambah 1 per panjang x yang kita ubah menjadi jawapan F2 tadi 2x. Okey, panjang sikit. Tambah 1 tambah 1. Okey, so now kita pemudahkan. Baik. 1 ini per 1. Okey. Cantik. Okey, kita nak dia samakan denominator dia. 2x tambah 1, 2x tambah 1. Okey, buat sekaligus macam ni. Kembangkan. Kemudian yang di bawah tu kita dah tahu dia sama. So now, baik, teacher akan tulis macam ni juga. Bahagi dulu dalam bentuk bahagi sebelum teacher ubah dalam bentuk darab dan terbalik di belakang dia. Don't worry, teacher buat satu-satu supaya kamu nampak. Dah terror nanti, mungkin kamu boleh skip yang tu. Okey, ni teacher akan tunjuk satu-satu. So, x per 2x tambah 1. Dia cerita dia bahagi. Sebab per tu bahagi kan? Ni, per yang ni.
Per ni bahagi kan. Okay, so dia adalah X tambah 2X tambah 1 per panjang 2X tambah 1. Okay, so now kita tukar kepada darab. Okay, depan tak jadi efek apa-apa. Darab. Okay, sebab kenapa teacher suka buat bracket? Sebab perasan tak X tu, teacher tak buat X yang macam kamu comel-comel macam ni. Teacher buat X, betul-betul X. But I don't really fond of this X. I don't know why. Okay, bracket. Terbalik. Betul? So, 2X tambah 1. This one, kena dah nampak, dia boleh dioperasikan tambah kan? So, dia jadi 3X tambah 1. Okay. Kita cancel out. Atas bawah, okay, atas bawah sebab dia sama, menjadikan kita punya jawapan hanyalah X per 3X tambah 1, di mana syaratnya adalah tidak boleh negatif 1 per 3. Okay, ini adalah jawapan untuk F3. Okay, macam mana pula dengan F4? Ya, kita gunakan jawapan dari F3. Kerana apa? F4 itu kita boleh ubah dia sebagai, okay, kita boleh ubah dia sebagai F tunggal, F01 lah kan. Okay, yang mana jawapan F3, kita perlukan jawapan F3 untuk dimasukkan dalam X tunggal, the original F, okay, yang di atas tu. Okay, now kita buat dah. Okay, apa jawapan dia? X per 3X tambah 1. X per 3X tambah 1 per panjang X. Okay, 3X tambah 1 tambah 1. Buat perkara yang sama. 1. So, bawah ada 3X tambah 1. Bawah ada 3X tambah 1. Okay, samalah atas dia kan. Okay. X 3X tambah 1. Ini teacher nak skip yang bahagi tu boleh. Okay, adventure sikit. So, 3X tambah 1. This one akan jadi 4X. 4X tambah 1. Okay, tutup bracket. Potong-potong. Potong atas, potong bawah. Menjadikan dia X per 4X tambah 1. Dengan syarat X tidak boleh negatif 1 per 4. Okay. So, inilah dia jawapan untuk 1A. Okay. Okay, sebab untuk soalan B, okay, teacher dah sediakan jadual ini. Kenapa? Supaya kita nampak, okay, kenapa kita tak perlulah buat sampai F20, F23 macam kita buat A tadi. Tapi sometimes kita hanya tengok dia punya trend jawapan dia saja. Apa maksud teacher? Kita tengok ya. Kalau F tunggal iaitu F1 ni kan, depan dia 1 lah. Kalau 2, 3, 3, 4, 4. Yang lain sama-sama X. Okay, yang lain sama-sama X per tambah 1 kan. X per tambah 1 tu sama-sama. Cuma unknown kepada X itu, constant kepada X yang di bawah per itu lain, mengikut kepada kuasa dia. Jadi kalau beginilah trendnya, untuk apa-apa kuasa F pun, F20, semestinya di sini adalah, okay, di sini adalah juga 20. Dan kalau 23 pun, sini pun 23. Jadi dia tak adalah calculation sangat. Okay, siapa nak buat sampai calculation F19 kan? F19 masuk dalam F tunggal tu, tak ada. So, kita kaji dia punya trend sahaja. Yang mana nanti betul dah macam ni. Cuma kamu maybe kena buat dia punya syarat dia. Okay. So, teacher tolong. Okay, teacher tolong buat syarat dia ni. F20. X. Okay. So, X per 20X tambah 1. Di mana syaratnya X tidak boleh negatif 1 per 20. Okay, so untuk F23 dalam bentuk X juga, X per 23 tambah 1, di mana X tidak boleh, ada X itu, X tidak boleh negatif 1 per 23.
Okay? So, there you have it. Soalan nombor 1A dan 1B. Baik, kita akan teruskan dengan soalan nombor 2. Jika fx 1 per x dengan cara x tidak boleh kosong, cari A, fungsi berulang F2, F3 dan F4, dan B, nilai bagi F40 dan F43 masing-masing dengan nilai 2. Okey, jadi kita boleh nampak soalan nombor 2 ni dia lebih kurang soalan nombor 1, kecuali dia tukar fx dia tu, okay, 1 per x. Yang lain sama, cuma B tu ada nilai 2. Okey, jom kita buat sama-sama. Right, macam mana kita nak buat A? Okey, kita mulakan dengan F2 dulu, yang mana kita boleh tulis sebagai fungsi gubahan seperti ini ya. Fx. Okey, maksudnya fx dalam x. Okey, so fx ini di dalam berbelit sikit. Tapi okey, kita tengok dulu macam mana. Okey, so kita ada 1 bahagi x dah jadi 1 per x. Okey, 1 per x. Okey, kalau tak nampak, untuk permulaan kalau tak nampak kan, per yang ini adalah bahagi, betul? So tak apa, tulis 1 bahagi 1 per x. Di mana kita tahu 1 bahagi tukar jadi darab. Disebabkan teacher buat x teacher macam darab, teacher akan guna kurungan, bracket, boleh ya? Okay, so 1 darab dengan x per 1 lah. Okay, x per 1. Teacher terbalikkan, betul tak? Sebab bahagi tukar jadi terbalik belakang dia, kalau ada pecahan ya. Jadi berapa ni? Potong-potong dapat X. Perlu ada syarat tak? Tak perlu. Sebab dia solid X dekat situ. Dia bukannya 1 per X. Okay? So, itulah jawapannya. X. Okay? F2 adalah X. Kemudian, kita pergi kepada F3. Okay, F3. Mungkin kita boleh cepat sikit. F3, kita akan tulis F dengan F kuasa 2. I think it's called F kuasa 2. Oh, it's not. Okay, F2, kita ada X. Masukkan di dalam 1 per X. Okay, 1 per X yang F punya. X sekarang dah jadi this one, X. Jadi jawapannya inilah dia. Ada syarat? Ada. Iaitu X tidak boleh kosong. Okay, if you don't mind, teacher nak buat F4 kat sini. Okay, F4, which is kita boleh tulis dia sebagai F tunggal dengan F3. Okay, F3 di dalam ini dalam bentuk X. So, 1 per F3 kita ada 1 per X. Okay, X sekarang dah jadi F3. Okay, 1 per X. Sama nampaknya seperti F2. Jadi, kamu mungkin boleh nampak dia sama macam gini kan. Jadi, teacher teruskan dengan X. X. Boleh? Okay, senang kan? Okay, untuk B, teacher dah sediakan kotak ni. Sebab apa? Tinggal nak masukkan je. Kita nak tengok trend dia kan? Yang penting kita nak tengok trend dia. Okay, F40, teacher dah sediakan di sini. F40 dan F43. Cuma yang masukkan nilai tu nanti kita buat. Okay, kita masukkan nilai dulu, iaitu F1 kita ada 1 per X. Okay, stay with me, stay with me. F2 kita ada X. F3 kita ada 1 per X. Nampak? Dia dah nampak berulang-ulang tu. F4 kita ada X. Jadi dia berulang sampailah F40 dengan F43. Apa beza dia kat situ? Okey, bezanya adalah 40 ni adalah nombor genap. 43 nombor ganjil. Okey. Therefore, ini pun ganjil, ini genap. Jadi bolehlah kita nampak trend di situ adalah genap adalah untuk X, ganjil untuk 1 per X. Okey. Okey. Masih tidak menjawab soalan. Cuma kita dah tahu dia punya fungsinya. Okey, F42 ya. Okey, untuk F42, okey, kita masukkan. Kita ada F40X. Jadi X itu adalah 2. So jawapannya adalah 2. Okey. Untuk F43 juga 2. Okay, kita ada nampak F43 1 per X. X sekarang diganti dengan 2. Jadi jawapannya 1 per 2. Baik, untuk soalan nombor 3, kita teruskan. Luas permukaan sebuah belon udara panas. Okay, luas permukaan dia ni, yang mana dalam meter square berisi udara panas diberi oleh fungsi
AR 4 pi R squared dengan R ialah jejari belon dalam meter. Jejari belon bertambah sebagai fungsi masa T dalam saat mengikut rumus. Okey, nyatakan luas permukaan belon A sebagai fungsi masa T. Apa maksud dia sekarang ni adalah dia yang A ni dia nak, paling penting dia nak A tu. Okey, paling penting dia nak A tetapi sebagai fungsi masa T. Maksud ada T dalam A. Maksudnya dalam jawapan nanti, last kali kan jawapan kita nanti ada huruf T. Tetapi T yang direct dia bagi, ada ke dalam maklumat dia bagi? Tak ada. Tapi kita ada R, yang mana R itu ada huruf T. Okey, jadi kita gunakanlah RT tu. Okey, jadi beginilah kita punya fungsi gubahan untuk A ni. Jadi kita pun letak A. A adalah 4 pi R. Okey, R squared kan ni. R sekarang dah jadi 2/3 T kuasa 3. Jadi kita letak 2/3 R ni, kita dah gantikan R kan. R T kuasa 3 ini ada squared. Ada squared sebab di sini ada squared, betul? Di sini ada squared. Okay, so 4 pi ni buat satu-satu. Ini akan jadi macam ni. Squared itu kuasa 2 ini untuk 2, kuasa 2 ini juga untuk 3, dan kuasa 2 ini juga untuk siapa? Untuk 3 yang dekat T tu. Boleh? Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi 4/9 T 6. Okay, so 4 darab 4 16. 16/9 T kuasa 6 pi. Luas meter square boleh. Okay, alright. Dah nampak yang tu, kita pergi kepada B. Untuk B, cari luas permukaan setelah 2 saat. 2 saat tu apa? 2 saat tu T lah, masa kan? Okey, jadi kita luas permukaan itu kita dah dapat dalam bentuk T. Jadi kita letak A sama dengan 16/9 T. T sekarang 2, 6 pi. 1137/9 pi meter square. Boleh? Baik, soalan nombor 4. Sebuah bekas berbentuk silinder berjejari 20 cm. Okay, 20 jejari dia cm mengandungi 200. Okay, bermaksud 200 cm padu itu air yang sedia ada. Okay, memang dah siap-siap ada dalam ni. Kemudian air diisi ke dalam bekas itu dengan kadar malas 100 cm padu per saat. Maksudnya air lain, air kemudian, okay, akan dimasukkan. Okay, 100 cm padu per saat. Okey, maksud 1 saat masuk 100. 1 saat lagi masuk 100. Okey. So soalannya untuk A1 Roman, tuliskan rumus untuk kuantiti air dalam simbol volume V. Okey, so V di dalam selepas T saat. Kita campurlah air yang sedia ada campur dengan air yang akan dimasukkan. Air yang akan masuk. Okey, tulis ringkas je lah kan. Okey, bermaksud air sedia ada kita ada berapa? 200. Dan air yang akan masuk nanti adalah 100 T saat. Okey, jadi inilah dia punya jawapan. Okey, untuk yang kedua ni, teacher rasa teacher nak buat 2 version, iaitu satu version English. Okay, satu lagi version Malay, supaya teacher tak nak confuse kat situ. So biar kita sama-sama faham lah. Okay, biar kita sama-sama faham walaupun simbol dia lain, tapi sebenarnya bahasa saja. Okay, so yang pertama kita buat English dahulu. Dia nak tinggi air dalam sebutan V, so H dengan V, dan bekas ini berbentuk silinder. Okay, so kita kaitkan dengan isi padu, volume. Okay, so pi R squared H. Dia nak H, so jadikan H itu sebagai subjek. Okay, kita semua tahu kan, kalau H sebagai subjek, this one akan turun ke bawah. Dia jadi V over pi R squared. Okay, ini dia dalam bentuk H, dalam bahasa Inggeris lah. Okay, dalam bahasa Melayu, isi padu pi J squared T. Betul? Okey, sekarang dia nak T tu tinggi lah. Okey, tinggi, jadi I over bahagi pi J squared. Sama saja, cuma bahasa. Boleh ya? Okey, untuk yang ketiga pula, fungsi gubahan HVT.
Okey, fungsi gubahan HVT. Bermaksud V kita dah ada, betul? Okey, 200 tambah 100T tu masukkan dalam H. Okey, so 200 tambah 100T masukkan dalam H. Okey, H kita pi R sekarang dah 20. Okey, so dia jadi berapa tu? Atas tu dah boleh kita buat factorization kan? Pemfaktoran 100 2 tambah T. Okey, bawah jadi 400 pi. Bermaksud sekarang potong-potong dia jadi 2 tambah T. Oh, tak cantik. Kenalah baca cantik kan? Okey, 4 pi. Inilah dalam bentuk gubahan. Okey, selesai ya? Sekarang yang B, betul tak? Dia minta apa? Cari tinggi air. Tinggi kita ambil lah yang mana kita, maybe teacher ambil yang English ni lah ya. Selepas 20 saat. Okey. So kita ambil yang H tadi, tinggi kan? Tinggi selepas 20 saat. Bermaksud dia nak H yang mana kita pun dah ada tadi, dan T dia suruh masukkan. So H tadi ambil balik formula tadi, H 2 tambah T 20 for pi. Okey, jadi tekan kalkulator, kamu akan dapat 1.75 cm. Baik, soalan kelima, soalan terakhir. Seketul batu kecil dibaling ke dalam sebuah kolam yang tenang dan menghasilkan riak air berbentuk bulatan. Betul? Riak air inilah ya. Okey, riak air yang berbentuk bulatan ini semakin bertambah masa, semakin jejari riak air itu membesar. Okey. So jejari R dalam cm bagi riak air itu bertambah dengan kadar 3 cm per saat. Bermaksud di sini jejari, okey, 3 cm ini untuk jejari per saat. Okey, per 1 saat lah. Okey. Maksudnya 1 saat dia akan berkembang 3, 2 saat 6, 3 saat 9. Okay, that's the concept. Okay, A. Dia tanya A. Ungkapkan bagi jejari R dalam sebutan masa T selepas batu itu dibaling. Okay, kalau ikut logik, jejari bagi bulatan kan, kita mesti terfikir tentang ukur lilit. Kita akan fikir pi D atau 2 pi J. Tapi masalah kepada ukur lilit, formula ukur lilit ni adalah dia tak ada T. Jadi kita berbalik kepada maklumat yang diberi, iaitu this statement. Okey, kita ada ini saja. Jadi oleh itu kita buat dia punya fungsi gubahannya, iaitu kita ambil R, dia nak R kan, kita buat dalam bentuk formula dia yang dia bagi tu R dalam bentuk T, betul? Okey. Jadi, yang ni kita tak boleh guna ya. Formula ukur lilit tak boleh guna. Kita gunalah apa yang dia bagi, iaitu 3 cm per saat. Okey, 3 cm per saat. Okey, semua tak betul lah kalau kita betul tapi tak tepat. Sebab apa? Kita tak bagi dalam bentuk simbol. Padahal dia nak dalam bentuk T ni kan. Okey, ini betul tapi tak tepat. Nak tepatnya macam mana? Okey, ada dua option kat sini. 1, 3 per. Sebab kalau ikut student lah kan, per tu per lah. Per saat. Saat tu T. Adakah ini? Ataupun 3 T saja. Yang mana betul? Jadi untuk buktikan, kita perlu substitute nilai. Gantikan nilai. Okey. So over time, kalau T, okey, kita ambil kalau T 2, kalau T 3, kalau T 4. Apa jadi pada T? Okey, this one ada 2 kat sini. Sebab kita nak tahu yang mana satu, 3 per T ke atau 3 T. Sebab apa? This one sangat tricky, per ni. Sebab kita tahu per tu bahagi. Betul? Padahal dekat jawapan 3T. Nampak? Teacher cuba nak merungkaikan kenapa jawapan dekat belakang buku teks tu 3T, kenapa bukan 3 per T. Ya? Okay, so apa jadi dekat R ni? Dekat R akan dapat 3 bahagi 2. 3 bahagi 2, 1.5 kan? Kemudian kalau 3 bahagi 3, 1. 3 bahagi 4, 0.75. Nampak? Dia kalau ikut logik,
makin lama masa ni kan, apa pasal ria air tu, jejari ria air makin kecil? Nampak? So, dia macam semakin bertambah masa, jejari semakin kecil. Apa pula tak logik kat sini? Betul? Sebab itu it came out with this one, 3T. Okay, kita cuba buat. Okay, kalau R2, kalau R2, 3, R jadi apa? Sorry, kalau T dia 2, R dia jadi apa? Jejari jadi apa? 6 kan? Okay, kalau ini 3 dan 3, 9. Wow, cantik. 6, 9. Kalau 4, 12. Jadi, logically kat sini, semakin bertambah masa, semakin radius itu, jejari itu, semakin bertambah. Jadi, sebab itulah this one. Kita ambil 3T. Jawapannya 3T. Boleh? Itu explanation yang lebih lanjut lah sebenarnya. Okay? Baik, untuk soalan B, jika A ialah luas ria air, terangkan maksud fungsi gubahan ART. Okay, dia menggunakan bahasa Inggeris di sini ya. Okay, bahasa Inggeris sikit di sini. Okay, kenapa teacher take note sangat BM dengan BI ni? Sebab sometimes ada student yang dia terbiasa dengan simbol bahasa Inggeris. Ada student yang terbiasa dengan simbol bahasa Melayu. Jadi, kalau dia jawab soalan ni, maybe dia kena twist sikit lah. Twist sikit pemahaman dia. But for this one, dia guna bahasa Inggeris. Don't worry, just follow the lead. Okay, just follow simbol itu ya. Sebab dari awal dia dah guna simbol dalam bahasa Inggeris dan jawapan kita jawapan kita dalam A tu pun, yang A ni kan semuanya dalam bahasa Inggeris. So don't worry about that, right? So untuk menjawab B ni, dia bukan memerlukan kita untuk menunjukkan pengiraan, tapi hanyalah maksud. Sebab itu dia kata kat situ, terangkan maksud. Terangkan maksud ni macam contoh, makanan yang diproses adalah, nampak ada perkataan adalah, matematik, okay, matematik tambahan adalah suatu mata pelajaran yang, nampak ada perkataan adalah, itu maksud, terangkan maksud. Okay, secara ringkasnya, kalau nak senang, kena ada perkataan adalah itu. Jadi, kita nak adalahkan apa kat sini? Okay, kita, inilah, ART itulah, fungsi gubahan itu. Jadi, kita letak kat situ, ART adalah. Nampak? Kita gunakan perkataan adalah kat situ. Adalah luas permukaan. Okay. Adalah luas permukaan. Bagilah dalam dia punya unit. cm squared kan? Okay. Kenapa cm? Kenapa tahu cm? Sebab this one start dengan cm. Okay. Adalah luas permukaan cm squared sebagai fungsi jejari dalam sebutan masa. Okay, T. Okay, cukup itu saja. Okay, memang dia cuma nak minta kita perjelaskan saja apa yang kita faham tentang T ini, R ini, masukkan dalam ni kan. Okay, untuk C. Okay, C ni memang ada pengiraan. Okay, cari luas A, ria air itu selepas 30 saat. Bermaksud kita perlukan formula luas sikit kat sini ya. Luas apa? Luas bulatan lah. Okay, luas bulatan adalah pi J squared. Ataupun dalam bahasa Inggeris ni pi R squared. Okay, ni English ya. Ini BM. Kita gunakan BI lah sebab the entire number 5 ni semuanya formulanya ataupun simbolnya BI. Okay, C. Area adalah pi R squared. R squared tu dia dalam bentuk apa? Kita dah ada ni kan? R dalam bentuk RT tu adalah 3T. Okay, 3T. 3T squared. Jadi, cantikkan dia. Kembangkan dia. 3, 9. 9T squared. 9T squared pi. Dan dia kata ria air selepas 30 saat. Okay, T 30. Jadi, substitute, gantikan 30 pi. Bermaksud jawapannya adalah, wow, nombor yang besar, 8100 pi cm squared. Okay, boleh ya? Hai adik, terima kasih kerana menonton video tutorial buku teks Braille Teacher. I hope you guys like it and make sure you guys follow my other social media platform and I'll see you there. Be good at maths. Go, save your future.